السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan menunaikan salat jamaah maghrib pada masjid pada malam ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan tidak kita lakukan salat maghrib tadi melainkan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mencari keredaan Allah melainkan melalui perintah Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mencari keredaan Allah dan kita tidak akan mendapat keredaan Allah melainkan mesti melalui jalan Allah dan Rasul. Kerana itu di dalam syahadah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada dua syahadah. Orang kita sebut mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama iaitulah pengakuan keesaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan Tuhan itu hanya satu, tidak ada dua. Itu syahadah yang pertama. Syahadah yang kedua iaitulah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa tuntutan bila kita mengakui Muhammad bin Abdillah itu adalah Rasulullah? Tuntutan dia iaitulah kita hanya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kita tak ikut orang lain, kita tak ikut individu lain, kita tak kenal orang lain untuk menetapkan sesuatu ajaran agama selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ramai di kalangan ustaz dia seru satu seruan iaitulah kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi pada zaman yang akhir ini merupakan satu seruan yang begitu penting, teramat penting. Kerana manusia telah jauh dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah penyelewengan, kesamaran itu lebih dahsyat berbanding zaman yang hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang berada pada tarikh 29 Zulhijjah. Malam ni adalah malam 1 Muharram. Malam ni adalah malam 1 Muharram. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, masyarakat kita dari dulu sampai hari ini, dan lebih malang para ustaz yang menyebarkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan agama sempena 1 Muharram. Ramai dah ustaz sebut, doktor universiti sebut, para mufti, sebahagian mufti telah sebut perkara ni. Ustaz-ustaz para pendakwah yang ramai telah sebut. Agama mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, sekarang ni biasa setiap tahun bila masuk tahun baru maka datanglah dakwaan, amalan itu, amalan ini. Dulu biasa kita dengar amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Kemudian baca Yasin akhir tahun dan awal tahun. Ini baru pula mari. Ada hadis tentang kelebihan melakukan amalan saleh pada akhir tahun dan awal tahun. Dikatakan malaikat naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat tersebut, apa yang dilakukan oleh hamba aku ketika kamu meninggalkan fulan bin fulan? Kata malaikat tersebut dia melakukan amalan saleh. Maka lalu dikatakan, Allah Ta'ala kata kepada malaikat tersebut, ampunkan segala dosa dia di antara dua amalan tersebut, yakni amalan di akhir tahun dan amalan di awal tahun. Tuan-tuan sekalian, ada orang berani kata perkara ini datang dari Nabi SAW. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian dan kepada kesemua para pendakwah, ini nasihat sesama orang Islam
kita kena tahu. Cuba kita kembali kepada sejarah. Takwim penetapan awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak dikenali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penetapan kalender tu, ni bulan pertama, bulan kedua sampailah bulan ke-12, tak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada sama sekali. Kalender takwim ni wujud pada zaman Umar bin Al-Khattab. Sebahagian ulama kata pada tahun ke-16 Hijriyah, sebahagian ulama kata pada tahun 17 Hijriyah. Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat pada tahun ke-10 Hijriyah. Naik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, perintah negara Islam selama 2 tahun lebih. Jadi 13 Hijriah Abu Bakar dah tak ada dah, wafat. Naik Umar bin Al-Khattab. 14, 15, 16, tahun ketiga atau tahun keempat zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu baru datang takwim ni. Barangkali tuan-tuan tanya, macam mana zaman Rasulullah? Tak ada takwim. Bulan ada. Rasulullah dan umat Islam ketika Rasulullah hidup, umat Islam tahu nama bulan Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rasulullah tahu. Sahabat pun tahu. Tapi tak ada penetapan awal tahun akhir tahun, tak ada. Tak berlaku. Bahkan tuan-tuan, orang Arab dahulu, mereka ada satu perangai yang Quran sebut sebagai nasi. Iaitulah di dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Orang Arab jahiliah dulu di zaman Nabi, mereka ada satu sikap, mereka suka ubah-ubah bulan. Mereka tahu bulan ada 12 bulan. Mereka tahu. Mereka ada hitung tu. Tapi yang pentingnya, mereka tak ada awal tahun dan akhir tahun. Cuma macam mana mereka nak tahu tarikh penting? Biasanya mereka akan tengok peristiwa besar yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tanya kepada kita, bila Rasulullah dilahirkan? Pada tahun apa Rasulullah dilahirkan? Kita akan sebut tahun gajah. Kenapa? Jadi mereka kenal tahun gajah tu berlaku bila, lalu apa-apa peristiwa yang berlaku selepas peristiwa pelanggaran tentera Abraha, tentera bergajah ke kota Mekah. Jadi mereka kata peristiwa ini berlaku setahun setelah berlaku peristiwa tentera bergajah. Peristiwa ini berlaku 2 tahun setelah peristiwa tentera bergajah. Kenapa mereka guna perkara tu? Kerana tak ada tahun. Maksud saya, tak ada sistem kalender ni, tahun pertama Arab Quraisy, tak ada. Tak ada. Bagaimana boleh wujud kalender? Wujud kalender seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, pada tahun keempat atau kelima pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitulah apabila empayar Islam berkembang di zaman Umar, maka Umar menulis surat kepada gubernur-gubernur yang dihantar, barangkali sebahagiannya ke Mesir, ke negara-negara lain, ke Iraq dan seumpamanya. Umar hantar surat memberi arahan dan seumpamanya. Ada ketika surat yang disampaikan kepada gubernur-gubernur Umar seperti Abu Musa al-Ash'ari, surat itu sampai lewat. Bila dia sampai, serentak surat, 2-3 pucuk surat sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Lalu bila sampai serentak, menyebabkan timbul masalah pada Abu Musa. Dia tak tahu mana satu surat awal, mana satu surat kemudian. Jadi susah nak laksanakan perintah Umar. Lalu Abu Musa al-Ash'ari tulis surat semula kepada Umar bin Al-Khattab di Madinah. Beritahu, wahai Amirul Mukminin, sampai kepada aku surat daripada kamu, tapi masalah surat yang sampai kepada aku itu beberapa pucuk surat. Beberapa arahan yang kau arahkan kepada kami. Tapi kami tak tahu mana satu surat awal, mana satu surat kemudian. Lalu bagaimana nak laksanakan perintah?
Lalu segera Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpun ke semua para sahabat yang utama. Segera Umar bin Al-Khattab menghimpun para sahabat yang utama, terutamanya Ahlul Badar, terutamanya sahabat yang menyertai peperangan Badar, untuk bincang masalah ni, macam mana jalan penyelesaiannya. Lalu bangun seorang sahabat, salah seorang sahabat, saya tak ingat siapa. Sahabat itu kata, wahai Umar, aku pergi ke negeri sekian-sekian, bukan negara orang Islam, negara orang bukan Islam. Aku pergi di negara sekian-sekian, mereka ada satu sistem yang dinamakan sebagai at-tarikh ataupun at-tarikh. Ada sistem begitu, iaitulah sistem tarikh. Satu hari bulan Zulhijjah tahun sekian-sekian dinamakan sebagai, kita sebut kalender. Zaman tu sebut at-tarikh ataupun at-tarikh. Lalu Umar kata, Masya Allah, perkara ini baik. Lalu kita buat seperti mereka. Tapi masalah yang timbul, nak mula tahun tu bila? Maka sahabat memberi cadangan. Ada di kalangan sahabat yang kata kita ambil sempena kelahiran Rasulullah. Ada pandangan yang lain kata kita ambil sempena pengutusan Rasulullah sebagai Rasul. Ada yang kata kita ambil sempena hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pandangan lagi kata kita ambil sempena peristiwa hijrah. Lalu bila Umar dengar pandangan tu, terus Umar kata kita ambil sempena hijrah. Kerana hijrah itu yufarriqu bainal haqqi wal batil, membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Lalu kita ambil jadikan sempena peristiwa hijrah takwim untuk umat Islam. Tak selesai lagi perbincangan, nak mula takwim pada bulan berapa? Bulan pertama tu nak start bulan berapa? Lalu ada di kalangan sahabat yang mencadangkan kita mula tak bulan kewafatan Rasulullah. Ada sahabat cadang kita mula pada bulan Ramadan, kerana Ramadan itu ada puasa, bulan yang mulia. Ada cadangan dari para sahabat yang kata kita mula Syawal. Ada lagi cadangan sahabat yang mengatakan kita mula bulan Muharram. Lalu Umar bin Al-Khattab dengar Muharram. Sebahagian riwayat kata yang mencadangkan bulan Muharram itu adalah Ali bin Abi Talib. Ada sebahagian kata Uthman. Cadang Muharram. Bila Umar dengar cadangan Muharram, Umar kata kita tetapkan Muharram. Sebab apa Muharram? Kata Umar bin Al-Khattab, kerana Muharram adalah syahrullah. Nabi sebut Muharram syahrullah. Muharram itu bulan Allah, menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Muharram berbanding bulan lain. Demikian juga Umar sebut, Umar kata kita pilih Muharram kerana apa? Kerana pada bulan Muharram orang Islam semua kembali ke negeri masing-masing setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji lastnya 13 Zulhijjah. Jadi semua balik ke negeri mereka. Muharram mereka sampai di kampung halaman mereka, ke negeri mereka. Mereka baru sahaja pulang dari melaksanakan ibadah haji, maka kita jadikan Muharram sebagai bulan pertama bagi kalender Islam. Demikian juga kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana bulan Muharram merupakan bulan penetapan keazaman untuk mula berhijrah di zaman Rasulullah. Rasulullah tak berhijrah pada bulan Muharram. Rasulullah berhijrah dari Mekah, keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi keluar pada tarikh 12 Rabiul Awal. Sampai ke Madinah lebih kurang 9 Rejab tak silap saya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Saya tak pasti, tapi sampai pada selepas itulah. Namun keluar dari Mekah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Kenapa pilih Muharram? Kerana ketika perjanjian Aqabah, tuan-tuan saya harap tuan-tuan ingatlah perjanjian Aqabah ni apa dia. Perjanjian Aqabah ni iaitulah perjanjian 2-3 kali orang Madinah datang ke Rasulullah. Kali pertama datang berjanji mempertahankan Rasulullah. Pada musim haji bila tuan-tuan? Zulhijjah. Balik semula ke Madinah. Datang tahun yang berikutnya melakukan perjanjian Aqabah juga. Sehingga 3 kali berlaku perjanjian Aqabah. Semua tu berlaku dalam musim haji, iaitulah bulan Zulhijjah. Jadi bila kali ketiga orang Madinah datang berjanji
setia mempertahankan Rasulullah sehingga mereka kata damu darah dengan darah. Maknanya Rasulullah sanggup menggadaikan darah, kami juga sanggup menggadaikan darah. Sehingga Al-Abbas uji, tanya soalan kepada orang Madinah, bersungguhkah kamu semua nak mempertahankan Muhammad di Mekah, walaupun ada orang yang tak suka dengan beliau, dia masih ada ahli keluarga yang akan mempertahankan dia. Kerana Al-Abbas pak saudara Rasulullah. Al-Abbas kata, sangguppah kamu mempertahankan Muhammad seperti mana seorang lelaki mempertahankan kain dia, ataupun sebagaimana seorang lelaki mempertahankan kain dia, tak silap saya begitu perkataan Al-Abbas. Orang Arab dia kiaskan dengan orang lelaki jaga kain, jaga aurat, kerana aurat itu adalah maruah. Dia akan mempertahankan maruah dia. Seperti mana dia memelihara anak dan isteri dia, maka demikianlah dia akan pelihara Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Lalu bangun orang Madinah menegaskan kesungguhan mereka untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang Madinah ni memang confirm bersungguh-sungguh nak bela Rasulullah. Perkara itu berlaku dalam bulan Zulhijjah. Masuk selepas Zulhijjah bulan Muharram. Kerana itu Umar kata kita pilih Muharram kerana Muharram mula keazaman, confirm kita akan hijrah. Lalu kita mula Muharram. Maka kesemua para sahabat bersetuju untuk memulakan bulan pertama bagi kalender umat Islam, Muharram. Pada tahun berapa tuan-tuan? 16 atau 17 Hijriyah, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab dia Fathul Bari. Saya nasihat ustaz-ustaz selebriti, cuba buka Fathul Bari tentang peristiwa-peristiwa ini. Bagi tahu kepada umat benda-benda yang benar. Tuan-tuan, kalau kalender awal tahun dan akhir tahun itu wujud di zaman Umar pada tahun ke-16 atau 17 Hijriyah, zaman Rasulullah tak ada kalender, macam mana boleh ada hadis siapa yang amalkan amalan pada penghujung tahun dan awal tahun akan diampunkan dosa? Macam mana boleh datang hadis tu? Sedangkan kalender tu wujud setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat 6 tahun, 7 tahun setelah Rasulullah wafat baru wujud kalender. Bagaimana hadis amalan-amalan khusus ni? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Semua kita telah tahu ancaman Nabi SAW bagi sesiapa yang menyampaikan hadis yang tidak benar. Maksudnya Nabi tak sebut, Nabi tak ucapkan, tiba-tiba kita kata Nabi tak bersabda. Nabi tidak bersabda, tapi kita kata Nabi bersabda. Nabi murka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Ancaman dari Nabi, sehingga kesemua para ulama sepakat haram menyebarkan hadis yang palsu. Habis itu bagaimana kita menyebarkan hadis-hadis yang realiti sejarah membuktikan tak ada hadis itu? Takwim tak ada lagi zaman Rasulullah. Macam mana boleh ada hadis kelebihan amalan tertentu pada awal dan akhir tahun? Kemudian mereka kata malaikat naik berjumpa dengan Allah, angkat buku catatan amalan. Lalu Allah tanya kepada malaikat, siapa mana-mana hamba yang melakukan amalan saleh pada penghujung dan awal tahun, diampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan sekalian, buku catatan amalan ada yang diangkat dalam bentuk yaumian, harian, iaitulah pada waktu subuh dan asar. Ada yang diangkat mingguan, usbu'iyan, iaitulah pada hari Isnin dan Khamis. Sebab tu kita disunatkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Orang tanya kepada Rasulullah tentang kelebihan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Nabi kata hari itu hari diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Lalu Rasulullah kata, "Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku suka ketika amalan aku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itu angkat amalan kepada Allah dalam bentuk usbu'iyan, mingguan.
Ada pula angkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sanawiyan, tahunan. Tetapi hadis menunjukkan amalan buku catatan diangkat kepada Allah dalam bentuk tahunan bukan pada bulan Muharram, tetapi dalam bulan Sya'ban. Antaranya seperti hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah, cucu kepada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau bersungguh-sungguh berpuasa dalam mana-mana bulan, melainkan aku tengok engkau benar-benar bersungguh berpuasa, banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Tak seperti bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Sya'ban ni aku tengok engkau, wahai Rasulullah, banyak betul puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kata Nabi, Sya'ban itu merupakan bulan yang orang ramai mengabaikannya, orang ramai tidak mengendahkannya. Iaitulah Sya'ban itu terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kenapa Nabi sebut Rejab? Sya'ban itu terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kerana orang Arab dahulu ni dia suka ubah-ubah bulan seperti saya sebut tadi. Bulan Rejab mereka tak boleh perang. Bulan Muharram mereka tak boleh perang. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah mereka tak boleh perang. Tapi ada ketika mereka nak perang, mereka geram sungguh dengan musuh mereka, nak perang juga. Kebetulan bulan tu bulan Rejab. Dia kata tak apa, bulan ni tak jadi bulan Rejab. Dia buat sistem macam tu. Tu sistem nasib tadi ni. Quran sebut dalam surah Taubah. Bulan ni tak jadi bulan Rejab. Bila bulan Rejab? Bulan lepas, ataupun bulan depan. Bulan depan buat Rejab. Sebab tu Nabi bila sebut bulan Sya'ban adalah bulan yang orang ramai tidak mengendahkannya. Lepas tu Nabi tegaskan dia terletak di antara Rejab dan Ramadan. Kemudian Nabi kata, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban itu merupakan bulan yang akan diangkat catatan amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maknanya hadis ini merupakan membuktikan amalan secara tahunan akan diangkat kepada Allah pada bulan Sya'ban, bukan Muharram. Nabi sebut dengan jelas dalam hadis ni, iaitu Nabi sebut wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban itu merupakan bulan yang diangkat catatan amalan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika amalan aku diangkat kepada Allah ketika itu aku berpuasa. Tiba-tiba ustaz hari ni kata buku catatan diangkat pada bulan Muharram. Hadis ni hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, oleh al-Imam An-Nasa'i, dan telah dinilai sahih oleh beberapa ulama. Oleh kerana itu tuan-tuan, orang yang menyampaikan agama kepada orang ramai perlu berhati-hati dalam perkara ini. Jangan ikut suka sahaja. Terutamanya orang-orang yang ada nama, ustaz-ustaz selebriti, gunakan kemasyhuran, gunakan nama baik kita, populariti yang ada pada kita, itu anugerah dari Allah. Allah beri popular ni kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Gunakan populariti itu ke arah kebaikan, dan kebaikan itu mesti menurut Al-Quran dan Sunnah. Nak sampaikan agama kepada masyarakat mesti ikut Al-Quran dan Sunnah, supaya kita kembali ke akhirat kelak kita dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan bayang, orang yang kata buat amalan sekian-sekian pada awal tahun dan akhir tahun, sedangkan Rasulullah tak kata. Bila kita sebut begini, bukan bermaksud kita kata tak boleh berdoa pada malam ni, bukan kita kata begitu. Siapa nak berdoa, berdoa. Siapa nak buat amalan soleh, buat. Nak buat apa ustaz? Buatlah apa-apa pun. Saya baca Quran boleh? Masya-Allah baca Quran.
Saya nak memperbanyakkan doa boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya nak banyak zikir, boleh Ustaz? Saya nak banyak berselawat? Masya Allah, buatlah. Nak berzikir ke, nak berselawat ke, berapa kali nak buat Ustaz? Masya Allah, buatlah berapa kali yang larat. Tak salah Ustaz, tak ada salah, kerana keumuman kebenaran untuk memperbanyakkan amalan saleh. Barangkali ada orang, dia manusia moden, hidup dengan zaman dia. Manusia zaman, masyarakat hari ini dia suka sempena, hari sempena. Bila tak datang tahun baru, dia mula muhasabah. Barangkali ada orang dia muhasabah balik. Tahunan dia muhasabah diri dia. Tahun ni apa yang dia buat, apa yang dia rancangkan pada tahun lepas, berjaya ataupun tidak. Lalu di malam ni dia nak hitung balik. Lalu dia jadikan malam tu sebagai malam dia muhasabah apa yang dia rancangkan pada tahun lepas, berjaya ataupun tidak. Lalu dia nak memperbaharui keazaman dia untuk tahun yang baru. Ada orang mungkin dia kata begitu, dia nak buat begitu. Lalu bila dia tengok ada perkara yang, banyak perkara yang dia tidak berjaya capai, memenuhi hasrat dia, ataupun ada orang dia tengok dia berjaya memenuhi semua hasrat yang dia rancangkan, lalu dia bersyukur dan memperbanyakkan amalan saleh. Tak ada masalah, dibenarkan. Tapi jangan tetapkan suatu amalan yang Nabi tidak pernah tetapkan. Jangan buat dakwaan Nabi bersabda sedangkan Nabi tak bersabda. Bagaimana Nabi bersabda? Seperti yang saya beritahu kepada tuan-tuan, bagaimana ada hadis tentang kelebihan amalan di akhir dan awal tahun, sedangkan akhir dan awal tahun itu tak wujud di zaman Nabi Muhammad, hanya wujud di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Agama adalah ma qala Allah wa ma qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil perhatian perkara ini tuan-tuan. Kemudian saya nak, tadi saya dah sebut tentang an-nasi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Hanya saja sesungguhnya an-nasi itu adalah menambahkan kekufuran, bukan nasi kita makan tu. Nasi ni iaitulah sistem marak yang kita suka ubah-ubah. Tengok ayat sebelum tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Ni surah Taubah ayat 36. Ini bukan tentang tadi lagi ni. Ini tajuk baru, perkara baru, kerana tadi saya sebut kepada tuan-tuan tentang nasi tadi ni. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Dalam setahun mengikut ketetapan yang Allah Ta'ala cipta di dunia ni ada 12 bulan. Isna asyara syahra fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, itulah ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Pada hari Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. 12 bulan ni bukan manusia kenal. Sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ada bulan apa semua, Allah Ta'ala telah tetapkan 12 bulan. Allah Ta'ala tetapkan. Zalika ad-dinul qayyim. Demikian itu, ketetapan itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihin. Kemudian Allah Ta'ala sebut minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Zalika ad-dinul qayyim. Demikian itu agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu semua melakukan dosa dalam 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Kerana sesiapa yang melakukan dosa dalam 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan, dia akan menerima dosa, dia bakal menerima azab yang lebih berat. Kerana kemuliaan tempat, kemuliaan masa 4 bulan. Kalau kita cari 4 bulan tu, kita tak akan jumpa 4 bulan apa yang dimaksudkan. Dalam Quran kita tak akan jumpa. Tetapi kita akan jumpa dalam kita akan jumpa dalam hadis Nabi. Iaitulah ketika Nabi berkhutbah kepada jemaah haji ketika dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Nabi sallallahu antara yang Nabi ucapkan kepada para sahabat dalam khutbah baginda, Nabi bersabda inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Nabi sebut sama seperti ayat Quran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah
12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian Nabi sebut thalathun mutawaliyatun Dhul Qa'dati wa Dhul Hijjati wa Muharram. Nabi sebut Dhul Qa'dah boleh sebut, Dhul Qa'dah boleh sebut, dua-dua tu boleh sebut, Dhul Qa'dah atau Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram. Nabi kata 3 berturut-turut, iaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram. Kemudian Nabi kata wa Rajabu Mudhar, dan satu lagi Rajab Mudhar. Kenapa Nabi sebut Rajab Mudhar? Macam kes tadilah. Dalam 4 bulan yang dimuliakan ni, musyrikin Mekah, orang Arab Quraisy, mereka tahu 4 bulan tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang dimuliakan. Sebab apa mereka tahu? Kerana 4 bulan yang dimuliakan ini telah diketahui sejak zaman Nabi Adam lagi. Diketahui oleh Nabi Ibrahim, disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada umat baginda, disampaikan oleh Nabi Ismail kepada umat baginda. Arab Mekah dia datang dari keturunan Nabi Ismail. Lalu mereka tahu 4 bulan tu. 4 bulan yang dimuliakan, tak boleh berperang. Kalau siapa berperang, buat dosa, buat pencerobohan, mereka bakal menerima azab yang pedih. Lalu mereka tak buat. Tetapi orang Arab, nafsu mereka menguasai mereka. Macam tadilah, bila masuk bulan Rajab, mereka nak perang, mereka tak apa, kita tak jadi bulan Rajab. Jangan jadikan dia bulan Rajab. Habis tu tukar bulan depan. Bulan ni nak perang, dia macam tu. Masuk bulan Zulhijjah, nak perang pula bulan Zulhijjah. Berebut ayak dengan satu kaum tertentu, perlu berperang. Sekarang ni bulan Zulhijjah, kita nak ayak. Ayak tak dapat. Tapi tak boleh perang pada bulan Zulhijjah. Tak apa. Bulan ni tak jadi Zulhijjah. Tapi bulan depan Muharram tak boleh perang juga. Tak apa, lepas Muharram tu kita buat Zulhijjah. Dia macam tu. Itu nama dia nasik. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah yang saya baca sebentar tadi. Sesungguhnya sistem nasik itu, peraturan yang dibuat oleh orang Quraisy dahulu, ziyadatun fil kufr, menambahkan kekufuran. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Dengannya menjadi disesatkan orang-orang yang kafir di kalangan orang-orang Arab. Kenapa? Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Ada tahun mereka halalkan bulan haram, mereka kata halal boleh perang pada bulan yang tak dibenarkan perang. Kemudian wa yuharrimunahu ama. Datang tahun depan mereka tak perlu perang pada bulan Rajab. Kita letak balik Rajab pada tempat dia. Kita letak balik Rajab pada Zulhijjah pada bulan dia. Begitu sistem dia. Kenapa dia buat begitu? Liwati'u iddata ma harramallah. Yang pasti orang Arab ni dia kata dalam setahun mesti ada 4 bulan yang dimuliakan, yang tak boleh perang. Cukup 4 bulan? Cukup. Kita letak di mana, itu ikut suka kita, ikut nafsu kita. Perbuatan mereka itu ditempelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi kata bulan haram itu 3 berturut-turut, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Nabi sebut Rajab Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Dalam kalangan masyarakat Arab ada 2 kaum yang paling besar. Pertama Pertama Mudhar. Kabilah yang besar, orang dia ramai. Pertama kabilah apa tadi? Mudhar. Satu lagi kabilah Rabi'ah. Kat Malaysia habis dah kabilah-kabilah tu. Dulu ada, sekarang ni orang Jawa masih ada, orang Jawa. Orang Banjar masih ada kan. Tapi yang majoriti bukan Banjar dan Jawa. Orang Melayu yang kita pun tak tahu, Melayu saja. Kita tahu kita ni Melayu saja. Macam tu juga Arab. Kaum yang paling besar sekali Mudhar dan Rabi'ah. Kenapa Nabi sebut Mudhar? Kerana Mudhar dengan Rabi'ah berbeza dalam menetapkan di mana kedudukan Rajab. Sebab apa boleh berbeza? Sebab sikap mereka suka tukar-tukar bulan. Lalu mereka berbeza. Akhirnya kabilah Mudhar dia hitung bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu kabilah Mudar punya perhitungan bulan. Tapi kabilah Rabi'ah dia tak begitu. Muharram, Safar, Rabi' awal, Rabi' akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir, Sya'ban, Rajab, Ramadan. Dia terbalik. Kenapa berlaku begitu? Kerana suka tukar-tukar bulan, akhirnya mereka sendiri keliru. Lalu Nabi dalam khutbah itu, Nabi nak bagi tahu peletakan bulan Rajab oleh kabilah Mudar itu yang betul. Sebab tu Nabi kata wa Rajabu Mudar, dan Rajab seperti yang dihitung oleh kabilah Mudar, bukan seperti yang ditetapkan oleh kabilah Rabi'ah. Nampak? Bukan setakat itu, bahkan dalam khutbah yang sama Nabi SAW juga bersabda, inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya masa, zaman, bulan telah berlegar seperti mana pada hari Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis itu, kata mereka, Nabi memaksudkan orang Quraisy, mereka buat haji bukan dalam bulan Zulhijjah, sehingga mereka tersilap letak bulan disebabkan suka tukar-tukar bulan. Akhirnya mereka buat ibadah haji di luar bulan Zulhijjah. Dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi laksanakan haji pada bulan Zulhijjah, dan Nabi tetapkan bermula ibadah haji, maksudnya bermula aktiviti kemuncak ibadah haji itu pada 8 hari bulan Zulhijjah, yang dilakukan haji itu oleh Rasulullah. Hari berikutnya 9, kemudian 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13. Haji yang Nabi buat itulah pada tarikh yang tepat. Adapun orang Quraisy sebelum itu, mereka telah melaksanakan haji di luar dari waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan semua ini pada malam ni supaya kita faham dan tahu. Penetapan kalender takwim tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwim itu wujud di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, tuan-tuan tak perlu tanya, Ustaz, kenapa orang lain buat bacaan Yasin 3 kali pada malam ni, kita tak buat baca Yasin apa pun? Kerana tak ada penetapan tersebut. Penetapan bacaan Yasin 3 kali itu tidak ada penetapan. Boleh tak saya saja nak baca Yasin? Bacalah. Baca Yasin bila-bila pun boleh. Tapi boleh tak kalau saya kata kat tuan-tuan, tuan-tuan, hari ni hari lahir saya, mari kita, siapa yang baca Yasin 3 kali dapat pahala? Tuan-tuan tanya kat saya, pasal apa Ustaz? Pasal hari ni hari lahir saya. Baca Yasin 3 kali dapat pahala. Boleh tak? Kalau saya buat begitu, bermakna saya telah mencipta sesuatu ajaran tudahi syariah, yang dia menyerupai syariat, menyerupai penetapan yang dilakukan oleh Allah dan Rasul. Itu yang ditegah. Bila kita buat seperti itu, kita telah mereka sesuatu ajaran agama. Letak kaifiat, letak jumlah bilangan, itu perlukan wahyu. Tuan-tuan, bagaimana boleh tahu tasbih selepas salat baca 33 kali? Kenapa tak baca 55 kali? 33 dengan 55 mana lebih banyak? Bukankah 55 lebih banyak? Tahmid selepas salat, kenapa tak baca 55? Sekarang ni saya ajak tuan-tuan, lepas sembahyang baca tasbih 55 kali, tahmid 55 kali, takbir 55 kali. Tuan-tuan setuju tak setuju? Tuan-tuan nak amal ke tidak? Tuan-tuan akan tanya, Ustaz, pasal apa 55? Rasulullah ajak 33. 55 ni baik ke buruk? Bukan saya suruh mengumpat orang, bukan saya suruh maki orang, saya suruh tasbih, tahmid dan takbir. Tuan-tuan boleh terima ataupun tidak? Tak boleh terima. Sebab apa? Rasulullah, Ustaz mereka-reka. Kalau ada orang cengeng lagi, dia kata, kau ajak ni Ustaz ni, dia akan kata begitu kalau dia cengeng lah. Boleh reka sesuatu ajaran dalam agama. 33 Rasulullah yang ajar. 33 boleh, 10 kali pun boleh. Kenapa kita kata 33 pun boleh, 10 kali pun boleh? Kerana Rasulullah yang ajar, Rasulullah yang tunjukkan kepada kita. 29 boleh,
Tak, Rasulullah tak pernah suruh tasbih, tahmid dan takbir selepas salat 29 kali. Tak pernah. Maka seperti mana kita tak akan terima kalau ada ustaz mengajak tasbih, tahmid dan takbir 55 kali selepas salat kerana dia menyalahi ajaran Rasulullah, sama juga kita tak boleh terima ustaz yang mengajar baca Yasin 3 kali di penghujung tahun dan awal tahun, kerana perkara itu tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak setuju ada ustaz kata tasbih, tahmid dan takbir 55 kali selepas salat, adakah bermakna kita tak bagi orang bertasbih, bertahmid dan bertakbir? Tak, bukan itu maksud kita. Sama juga bila kita kata tak ada penetapan bacaan Yasin pada penghujung dan awal tahun, bukan bermaksud tak boleh baca Yasin. Itu kita tak maksudkan itu. Orang yang tuduh kita, orang yang tuduh ustaz-ustaz yang bawa kepada sunnah ni, dia pun ni baca Yasin tak boleh, tahlil tak boleh. Ni tolong habaq, mana dia ustaz yang tak bagi orang Islam baca Yasin dengan baca tahlil ni? Yasin itu satu surah dalam Al-Quran. Siapa yang menafikan satu ayat dari Al-Quran, kafir. Kalau menafikan satu surah, kufrun ala kufr. Kafir atas kekafiran. Kafir kelam sungguh kalau ada orang yang menafikan surah Yasin. Tahlil, zikir daripada Rasulullah. Cuba dengar betul-betul. Orang yang tak setuju tahlil itu, tahlil apa yang mereka maksudkan? Bacaan Yasin yang tidak disetujui oleh sebahagian ustaz, bacaan Yasin yang bagaimana yang mereka maksudkan? Iaitulah penetapan kaifiat tertentu, bilangan-bilangan, tata cara tertentu yang tudahis syariah, menyerupai syariat, menyerupai penetapan kaifiat yang Allah dan Rasul kehendaki. Itu yang kita bantah. Maka sesiapa yang nak dakwa ada hadis tentang kelebihan hujung tahun dan awal tahun, dia kena datangkan bukti siapa riwayatkan hadis tu, apa darjat hadis tu, baru dia boleh sampaikan kepada orang ramai. Bukan hanya sekadar Nabi bersabda, sesiapa yang mendakwa Nabi bersabda sedangkan dia belum semak terlebih dahulu, maka dia telah menyebarkan satu perkara yang dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat habis dah keterangan yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan penghujung tahun dan awal tahun. Barangkali tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ada nak tanya apa-apa? Surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ada hadis tentang perkara itu. Bahkan Fatwa Perlis juga mengatakan hadis itu sabit dan boleh dilakukan, diamalkan. Mengkhususkan bacaan surah Kahfi pada hari Jumaat bermula dari malam Jumaat, termasuk di dalam amalan yang dilakukan dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis yang datang adalah hadis yang sabit, sama ada hasan ataupun sahih. Ada soalan lain? Ada berapa minit? Seminit lagi. Nak baca buku tak sempat dah tuan-tuan. Ada soalan? Dalam internet ada soalan? Ada? Tak ada? Saya harap tuan-tuan jelas tentang awal tahun dan akhir tahun. Kalau ada orang keliru telefon, ustaz macam mana ni isu amalan awal tahun akhir tahun ni ustaz? Saya tanya kat orang tu, duduk di mana? Dia kata duduk di Gua Gajah. Saya kata saya tak jawab dah, mai jumpa jemaah masjid Gua Gajah. Kerana mereka semua dah saya jelaskan, cerita habis semua dah. Cerita yang bersangkutan dengan perbincangan kita pada malam ni. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.